Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesihatan dan dapat lagi kita teruskan selepas lama kita berhenti. Kita nak teruskan dalam siri ulang kaji UPKK, yang mana pada kali ini kita nak sentuh berkaitan dengan tajuk solat, iaitu dalam unit 1 berkaitan dengan tajuk solat bagi uh, subjek ibadah darjah 4. Okey, pelajaran yang kedua. Okey, bagi unit 1 kita nak bincangkan berkaitan dengan solat. Okey, kita tengok kepada pengertian solat. Pengertian solat daripada sudut bahasa ialah doa. Okey. Solat daripada sudut bahasa bermaksud doa. Kemudian daripada sudut istilah pula, solat diertikan sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, itu solat. Sebab tu kalau kata solat jenazah yang tak ada rukun-rukun solat yang sama macam solat fardu 5 waktu ni juga tetap dipanggil solat kerana dia dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mula dengan takbir Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Itu solat. Dia mula dengan takbir dan dia habis ataupun dia diakhiri dengan salam. Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum solat. Okey, hukum solat ni adalah wajib. Okey, solat 5 waktu hukumnya wajib. Okey, hukum solat fardu adalah wajib ke atas setiap umat Islam. Okey, solat-solat yang diwajibkan adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okey, itu 5 waktu sehari semalam. Hukumnya adalah wajib. Okey, kita bercakap berkaitan dengan solat fardu. Okey, meninggalkan solat fardu hukumnya haram serta berdosa besar dan wajib diqada ataupun digantikan dengan kadar segera. Kena menyegerakan qada ataupun ganti solat yang ditinggalkan itu. Okey, meninggalkan solat fardu adalah haram. Bila hukum solat itu wajib, maka tidak melakukan perkara yang wajib hukumnya haram. Okey, setiap orang yang mukallaf ataupun setiap orang yang dipertanggungjawabkan mendirikan solat fardu 5 waktu. Okey, mendirikan solat merupakan rukun Islam yang kedua. Okey, kalau kita tengok susunan rukun Islam tu, yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah dan yang kedua tu adalah solat 5 waktu sehari semalam. Merupakan solat ni merupakan rukun Islam yang kedua. Okey, solat juga merupakan tiang kepada agama. Okey, meninggalkan solat fardu hukumnya haram dan berdosa. Solat yang ditinggalkan wajib diqada dengan segera. Okey, seterusnya kita tengok kepada dalil kefarduan solat. Okey, dalil kefarduan solat. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 110. Allah berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Okey. Dalam Al-Quran pun dah ada sebut berkaitan dengan solat. Allah suruh kita mendirikan solat. Okey, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Okey, sembahyang itu adalah tiang agama. Sesiapa yang mendirikan sembahyang sesungguhnya dia telah mendirikan agama, dan sesiapa yang meninggalkan sembahyang itu
sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Okey, solat ni adalah tiang agama. Dan kita tahu sesuatu, kalau kata binaan pun, tiang tu adalah tunjangnya. Mana mungkin sebuah rumah yang dibina ada semua sekali tapi tak ada tiang. Setiap rumah tu mesti ada tiang. Dan kalau tak ada tiang, mestilah rumah tu roboh. Macam tu juga dengan agama. Tiang bagi agama itu adalah solat. Dan uh, kalau kita tak solat, maka apa akan jadi dengan pegangan agama kita? Runtuhlah dia. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada apa yang seterusnya. Okey, ini firman Allah, sabda Rasulullah berkaitan dengan dalil kefarduan solat. Dan yang seterusnya, okey, mengapa solat ini difardukan? Okay, kenapa solat itu difardukan? Okey, dan sebagai penambahan, solat ni difardukan pada Rasulullah SAW pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ya. Okey, kenapa solat difardukan? Okey, yang pertama adalah sebagai tuntutan dalam agama Islam. Okey, sebagai tuntutan dalam agama. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solat juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keredaan Allah dengan solat. Kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, memohon pengampunan di atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dengan solat juga kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesalahan kita, dosa kita yang telah kita lakukan. Okey. Membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Solat juga dapat membentuk peribadi seseorang itu supaya berakhlak mulia. Yang seterusnya, membentuk hubungan di antara manusia dengan Allah. Wasilah ataupun hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah melalui solat. Dan menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara sebab-sebab kenapa ataupun mengapa solat itu difardukan. Okey, bagi unit 1, bab pengenalan solat itu sendiri, dan kita ada pengertian solat, hukum solat dan dalil kefarduan solat dan kenapa solat itu difardukan. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk pelajaran unit 1, bab solat. Dan kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. InsyaAllah semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.